Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 3, bidang Akidah Al-Alim dan Al-Hakim. Marilah sama-sama kita membaca doa belajar, mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkat dari Allah Ta'ala, seterusnya diberikan kefahaman yang mendalam tentang topik ini, mudah-mudahan dapat dihayati dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita teruskan lagi dengan objektif pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud Al-Alim Al-Hakim, seterusnya menyatakan dalil nakli yang berkaitan, menyenarai kesan-kesan beriman kepada Al-Alim dan Al-Hakim. Kita terus maju kepada pengertian. Hari ini kita ingin tahu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Namun, tahukah kamu bahawa Al-Alim dan Al-Hakim ini merujuk kepada siapa? Ya, jawapannya ialah Allah Ta'ala. Al-Alim dan Al-Hakim merupakan nama-nama Asma'ul Husna. Asma'ul Husna iaitu nama-nama Allah yang baik. Ada 99 semuanya. Jadi hari ini kita ingin tahu dengan lebih mendalam tentang Al-Alim dan Al-Hakim. Maksud Al-Alim ialah, secara ringkasnya, Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalam bumi, hatta cacing yang ada di dalam tanah sekalipun tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Apa yang difikirkan oleh kita, apa yang dirasakan oleh hati kita juga, Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Al-Hakim pula, Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha Bijaksana mencipta dan mentadbir alam ini. Setiap ciptaannya, iaitu Allah, mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Alam semula jadi. Ya, alam semula jadi ini diciptakan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Alam semula jadi ini faedahnya banyak. Antara salah satunya memberikan keseimbangan ekosistem ataupun keseimbangan kehidupan di bumi ini. Tanpa alam sekitar, tanpa pokok-pokok, kita tidak akan mendapat udara yang bersih. Seterusnya, bumi menjadi lebih panas dan lebih banyak lagi bencana-bencana lain yang akan berlaku jika tiada alam sekitar. Contohnya, jika berlakukan penebangan hutan secara haram dan meluas,
Akibatnya tanah runtuh, banjir, kilat dan sebagainya. Jadi apa yang Allah dah ciptakan itu sudah cantik untuk kita. Oleh itu, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di dunia ini, mestilah memanfaatkan dan mentadbir alam sekitar ini sebaik-baiknya. Itu adalah contoh yang paling mudah untuk kamu faham. Jadi, kita lihat yang seterusnya. Dalil nakli yang berkaitan dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Menerusi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alimun hakim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Menyebut tentang dalil nakli, tahukah kamu apakah maksud dalil nakli? Dalil nakli ialah dalil yang diperoleh atau bukti yang diperoleh daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 26 ini jelas membuktikan bahawa Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pengetahuan dan ilmu Allah serta kebijaksanaan Allah tiada batasnya, tanpa sempadan, meliputi segala-galanya. Sedangkan ilmu dan kebijaksanaan manusia pula terbatas. Contoh yang paling mudah ialah tentang alam ghaib. Allah sahaja yang tahu tentang kehidupan alam jin, alam barzah, alam akhirat. Kita manusia tidak terbatas, tidak mampu untuk menjangkau pemikiran kita tentang alam akhirat. Secara ringkas sahaja yang kita tahu tentang alam akhirat. Kita tahu contohnya ada syurga dan neraka. Yang tahu lebih terperinci bagaimana rupa, bagaimana keadaannya, Allah sahaja yang Maha mengetahui. Jadi contoh alam gaib pula jin, syaitan dan sebagainya. Kita manusia biasa ni terbatas. Dan pandangan kita pun terbatas. Kita tidak nampak, sedangkan makhluk itu wujud. Allah sahaja yang Maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita sebagai manusia biasa ini, marilah kita ambil iktibar bahawa kita hanyalah manusia yang memiliki kelemahan. Jadi, marilah kita tautkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang telah melengkapkan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita sudah pun lihat dalil nakli ini, jadi jangan lupa bila disebut tentang dalil nakli Al-Alim dan Al-Hakim, kamu dapat perincikan, sekurang-kurangnya dapat nyatakan surah apa, ayat berapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita teruskan lagi dengan kesan-kesan beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kesan-kesan beriman ini bermaksud apakah yang kita dapat secara positifnya, yang baiknya apabila beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi kita akan lihat satu per satu. Yang pertama ialah kita akan mentaati perintah Allah Ta'ala dengan cara melipat gandakan amalan kita, amal ibadah kita, solat kita, amalan sunat kita, dan apa yang Allah perintahkan kita akan perbanyakkan. Dan seterusnya kita akan menjauhi maksiat. Apa yang Allah larang, kita akan jauhi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Dan ganjarannya ialah syurga.
Bila mana kita mentaati perintah Allah, Allah akan sayang kepada kita. Seterusnya, yang kedua, kesan beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim ialah kita akan berusaha meningkatkan ilmu. Bila mana kita tahu Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana, kita sebagai manusia mestilah belajar ilmu yang bermanfaat untuk memahami apakah yang tersirat di sebalik penciptaan Allah. Jadi apabila kita belajar, barulah kita boleh teroka keajaiban ciptaan Allah Ta'ala yang ada di dunia ini. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Jadi dengan ilmu sahajalah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Seterusnya dapat mengetahui kehebatan ciptaan Allah Ta'ala yang maha bijaksana lagi, maha mengetahui. Seterusnya, dalam tindakan kita juga, kita akan berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh kerana kita tahu bahawa dengan ilmu sahajalah yang dapat meningkatkan juga iman kita kepada Allah Ta'ala. Seperti yang kamu lakukan sekarang, belajar secara online, saya ucapkan syabas kepada kamu semua. Inilah salah satu sikap yang positif. Belajar bersungguh-sungguh walaupun tiada guru di depan mata, hanya mendengar suara. Mudah-mudahan kamu semua faham. Didoakan insya-Allah. Seterusnya kita lihat kesan beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kita akan menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Baiklah, apa yang kita akan lakukan? Cukupkah kita sebut Alhamdulillah sahaja? Kita juga mestilah membuktikan kesyukuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Contohnya nikmat air. Kita tidak membazir. Malahan kita menggunakan air itu sebaik yang mungkin. Jika berlaku krisis tiada air, baru kita nak ingat bahawa pentingnya air. Jadi ada air ke tak ada air, kita mestilah menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Air ini penting kerana dalam kehidupan kita, air inilah kita nak guna untuk mandi, untuk berwuduk, untuk membasuh pakaian, untuk masak, untuk kita minum dan pelbagai lagi. Jadi sayangilah dan berhemahlah menggunakan air. Seterusnya, memelihara alam. Salah satu contoh yang boleh kita lakukan ialah menjaga alam sekitar, tidak membuang sampah merata-rata. Jadi apabila kamu berada di mana sekalipun, janganlah membuang sampah merata-rata. Membuang sampah merata-rata itu merupakan salah satu daripada dosa kecil. Jadi jangan lakukan. Hargai diri dan alam sekitar. Seterusnya, kita lihat kesan apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, kita reda dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah bagi, kita reda. Menerusi, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Apabila kita diberikan sesuatu yang baik, kita reda. Sesuatu yang tidak baik pun kita reda. Mungkin apa yang kita hadapi itu Allah sahaja yang tahu. Walaupun tidak baik bagi kita, tapi sebenarnya mungkin itu adalah yang terbaik pada kita. Contohnya, dalam kehidupan kita ini, apakah kehidupan kita ini diabaikan oleh Allah Ta'ala? Tidak sama sekali. Jadi kita mestilah bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Apa-apa pun kita reda dengan ketentuan Allah. Contohnya,
kemiskinan, kekayaan. Allah beri pada kita, ada hikmah di sebaliknya. Jadi kita menghadapi kesukaran pun ujian, kita menghadapi situasi senang itu pun ujian, kerana setiap apa yang Allah pinjamkan ini merupakan ujian semata-mata. Bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut dan bagaimana kita menghadapi ujian tersebut, itulah yang paling penting. Dan jangan lupa untuk bersabar dengan ujian Allah Ta'ala. Contohnya yang paling mudah untuk dikaitkan ialah realiti sekarang ini berlaku apa? COVID. Okay? Jadi kita jangan salahkan Allah. Ketentuan COVID di Malaysia ini makin lama makin teruk. Jadi jangan kita salahkan Allah, jangan kita salahkan orang. Buat masa sekarang ni kita dah tidak ada masa lagi, tak bermanfaat lagi kita nak salahkan orang. Kita yang paling penting sekarang adalah menjaga kesihatan diri kita sendiri, di samping berdoa kepada Allah untuk mengangkat penyakit COVID ini segera. Dan apa yang berlaku sekarang ni pun ada hikmah. Jadi sama-samalah kita tempuh dengan hati yang redha kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa kita bersabar dengan ujian ini, kerana setiap kesabaran, apakah balasannya jika bukan syurga Allah Ta'ala. Jadi inilah yang dikatakan, walaupun kita ditimpa dengan kesusahan sekarang, Allah sahaja yang tahu hikmahnya. Dan hikmah itu juga kita dapat tahu apabila kita berfikir. Orang-orang yang berfikir tak sahaja yang tahu hikmahnya. Baiklah, yang paling penting sekarang, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Tak ada penyakit pun yang tak ada penawarnya. Jadi setiap penyakit itu kita percaya ada penawarnya. Berdoalah kepada Allah di samping menjaga kesihatan diri kita. Rajin-rajinlah membasuh tangan, jaga penjarakan sosial 1 meter, pakai face mask, insya-Allah, ya. Dan kita doakan rakan-rakan kita jika ada yang terkena jangkitan COVID ini diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Jadi rumusannya, kita hendaklah beriman dengan nama Allah Al-Alim Al-Hakim dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan, sentiasa melipat gandakan amalan untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala. Baiklah, panjang lebar diharapkan mudah-mudahan kamu semua faham tentang topik ini. Dan kita nilai semula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan Al-Hakim? Ingat lagi? Alhamdulillah. Seterusnya, nyatakan dalil nakli. Apakah maksud dalil nakli? Ingat? Jika tidak ingat, boleh ulang semula video. Surah apa menerusi firman Allah Ta'ala dalam surah? Okey, jika ingat, Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya, dapatkah kamu senaraikan kesan-kesan beriman kepada Allah Al-Alim Al-Hakim? Jika ingat sikit, ulang semula, tak ada masalah. Dan sekiranya ada persoalan, bolehlah merujuk kepada guru masing-masing. Di akhirnya sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi untuk tekan butang langgan subscribe dan tekan butang loceng notifikasi. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini dari channel saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas sokongan anda. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekali yang baik itu datang dari Allah Ta'ala dan lemah dan buruk itu dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.